Terima kasih Tan Sri Speaker kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam membahaskan pindahan perlembagaan persekutuan pada kali ini. Tan Sri Speaker, seperti yang kita tahu, ekoran daripada permintaan, terutama daripada golongan wanita dan juga golongan ibu yang menuntut hak supaya apabila anak mereka dilahirkan di luar negara, boleh juga dapat warga negara seperti ibu ialah ayah mereka ialah warga negara. Jadi dengan tuntutan tersebut, kerajaan telah membentangkan ruang undang ini di Parlimen. Dan kita juga tahu apabila kita nak bincangkan tentang isu warga negara ini satu isu yang serius, di mana kita perlu menjaga kedaulatan negara kita. Sebab itu warga negara ini tidak boleh diberikan dengan secara longgar. Sebab itu apabila kita nak pindah tentang membenarkan supaya ibu anak kepada ibu yang berada di luar negara itu dapat warga negara, kita juga kenakan beberapa pindaan kali ini. Dan ekoran daripada itu kita dapat lihat ada juga terutama daripada CSO yang tidak setuju terhadap beberapa perkara dalam pindahan kali ini. Akan tetapi saya rasa kita perlu berikan satu pujian kepada Menteri kerana Menteri telah dengan sikap yang terbuka telah adakan banyak libat urus dengan semua pihak, dengan semua ahli parlimen, dengan semua CSO yang terlibat. Dan saya rasa dalam hal ini kita ada menunjukkan bahawa ini adalah satu reformasi institusi yang telah kita laksanakan. Dalam isu ini kita lihat kenapa CSO di luar sana ada lagi banyak kerisauan. Saya lihat ini adalah kerana public confidence itu. Ada kekurangan daripada public confidence. Ada defisit public confidence. Kenapa saya kata begitu? Barangkali oleh kerana sejarah sebelum itu, pengalaman sebelum itu, mereka takut. Kalau semuanya adalah secara pendaftaran, mereka takut kerana tidak ada kepastian. Barangkali hanya berdasarkan kepada budi bicara. Sebab itu mereka risau. Dan untuk mengembalikan confidence mereka, keyakinan rakyat kepada kita, saya rasa kita perlu ada unsur transparansi dan juga pengawasan yang sepenuhnya supaya kita boleh dapat semula keyakinan orang ramai terhadap dalam isu ini. Kenapa saya kata begitu, Tan Sri Speaker? Kita sebagai wakil rakyat, pejabat kita hari-hari dapat banyak aduan tentang permohonan kewarganegaraan ini. Ada pemohon yang saya lihat, saya kesian kepada mereka. Anak dia lahir, mohon 4 kali. Setiap kali perlu tunggu 3, 4 hingga 5 tahun. Dia mohon gagal 4 kali. Sehingga anak dia sudah lebih daripada 21 tahun tetapi masih lagi tidak berjaya mendapat warga negara. Dan bukan itu saja. Dia juga telah belanja banyak wang. Ada pihak yang tidak bertanggungjawab pergi approach mereka, kata you beri sekian-sekian wang, dia boleh dapatkan warga negara untuk mereka. Tetapi itu semua penipuan. Mereka rugi begitu. Jadi ini pengalaman telah merisaukan pemohon ini semua. Dan saya nak beritahu kepada Tan Sri Speaker, banyak kes yang tertangguh terlalu lama. Memang kita perlu puji kepada Menteri sebab dia telah banyak meluluskan, memproseskan permohonan yang sedia ada. Tetapi di tangan saya, Tan Sri Speaker, ini permohonan sejak tahun 2010. Saya pun terkejut apabila dia beritahu saya, dia mohon 2010 sampai sekarang, sudah 14 tahun, tak ada jawapan. Saya pada mulanya saya pun tidak percaya takkan sampai 14 tahun. Tetapi apabila saya semak dengan JPN, memang betul. Belum lagi ada apa jawapan, sudah 14 tahun. Jadi inilah yang telah menyebabkan confidence deficit di luar sana. Begitu juga Tan Sri Speaker, satu kes, dia berjaya dapat kewarganegaraan sudah lulus. Akan tetapi bila dia dapat surat ini, mereka pula tambah satu syarat di mana meminta pemohon mengemukakan surat pengesahan ataupun bukti tidak memiliki pasport asing daripada pihak kedutaan China.
Macam mana pemohon ini dia sudah dapat warga negara dengan gembiranya dia dapat. Tetapi ada satu syarat. Suruh dia pergi ke kedutaan China untuk sahkan bahawa dia tidak memiliki pasport negeri China. Tan Sri Speaker, kalau sebaliknya, kalau ada seorang asing datang ke negara kedutaan kita nak suruh kita sahkan bahawa dia tidak memiliki pasport Malaysia, bagaimana kita nak keluarkan pengesahan sedemikian? Sebab itu bila pemohon ini, saya kesian dia lah, dia pergi ke kedutaan China cakap minta maaf, mereka tidak akan keluarkan surat sedemikian untuk mengesahkan anda tidak memiliki pasport negara dia. Jadi benda-benda ini, teknikal pentadbiran ini telah menyusahkan pemohon. Dan itulah yang saya kata defisit, ada defisit confident yang timbul di sana. Jadi bagaimana kita nak meyakinkan semula mereka? Pertama saya lihat menteri yang ada hari ini memang dia berkomited nak selesaikan semua isu ini. Tetapi saya rasa, saya minta, saya ada satu cadangan supaya kita tubuhkan ataupun melalui jawatan kuasa pilihan khas yang ada di parlimen ini, contohnya jawatan kuasa pilihan khas hak asasi. Kita minta supaya kementerian boleh berikan laporan kepada kita. Mungkin quarterly, ataupun setiap 6 bulan tentang proses yang mereka terima, berapa lama mereka dah proses, berapa kes yang tertunggak, kenapa tunggak. Itu saya rasa dengan check and balance tersebut, saya rasa kita boleh mendapat keyakinan daripada orang ramai. Jadi akhir sekali Tan Sri Speaker, saya nak tekan di sini, bagi kita bila kita lahir, kita bertuah, kita dapat warga negara. Tetapi bagi mereka yang tak dapat warga negara itu adalah satu perkara yang amat penting bagi mereka. Tanpa IC biru ini, mereka tidak boleh pergi ke sekolah belajar. Saya ada kes di mana dia memang pelajar cemerlang. SPM dapat skor 9A, tetapi tidak dibenarkan pergi ke STPM. Satu cerita yang amat sedih. Murid yang cerdik tak dapat pergi. Dia tanya saya, kenapa orang yang main bola sepak, handa main bola sepak boleh dapat warga negara? Saya cerdik, belajar, lain kali nak jadi accountant, tapi tak dapat warga negara. Apa yang saya perlu buat? Saya pun tak boleh buat apa. Saya hanya boleh berikan dia sedikit bantuan untuk dia ambil tuition daripada luar untuk menduduki STPM. Tetapi itu masalah tidak selesai. Sebab selepas tu dia nak pergi ke universiti, macam mana nak pergi? Itulah masalahnya. Sebab itu bagi mereka ini adalah penting. IC biru itu penting untuk mereka. Jadi kita perlu bantu mereka. Saya nak kongsi satu cerita, Tan Sri Speaker. Ada seorang saya bantu dia dapat warga negara. Saya nak terima kasihlah kepada menteri. Dia pergi ke Putrajaya, dia terima surat tersebut daripada Putrajaya, dia menangis sampai Melaka. Kenapa? Sebab bagi dia kata dia sudah tunggu 20 lebih tahun. Dia tak boleh pergi kerja. Dia pergi kerja pun curi-curi pergi kerja. Dan majikan bayar dia lebih rendahnya upah. Sebab dia memang tak boleh kerja, tapi majikan kesian dia kasih dia kerja. Itu yang berlaku, yang kita harus bantu mereka. Kita sebagai wakil rakyat, kita perlu bantu mereka. Kita perlu sokong rang undang-undang ini. Dan juga saya nak ucapkan terima kasihlah kepada menteri, di mana sebelum ini saya ada bangkit satu isu permohonan warga negara di Kamahas, Tan Sri Speaker. Pemohon tersebut sebenarnya sudah meninggal dunia. Tetapi sebelum dia meninggal dunia, dia datang jumpa saya, dia minta saya tolong. Saya janji saya nak tolong dia. Jadi dia telah meninggal dunia, tetapi saya masih lagi bangkitkan permohonan dia di Kamahas. Dan saya minta supaya kementerian boleh memberikan satu kelulusan yang special punya kelulusan untuk dia. Bulan lepas anak dia telefon saya, mak dia yang sudah meninggal dunia dapat warga negara. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada menteri. Saya nak ucapkan terima kasih kepada menteri. Jadi akhirnya saya nak minta supaya kementerian boleh sediakan satu SOP yang jelas, yang transparent, supaya semua tahu
apabila mereka nak mohon, bagaimana caranya, apa sebab mereka gagal, supaya kita dapat meyakinkan orang ramai terhadap kementerian. Dengan itu, sekian, terima kasih Tan Sri Speaker. Baik. Saya